Permohonan Najib periksa aset disita didengar 29 April. Mahkamah Tinggi hari ini menjadualkan semula tarikh untuk mendengar permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bagi memeriksa secara fizikal barang-barang yang dirampas oleh polis dari permis milik OBU Holdings Sdn Bhd disebabkan penutupan mahkamah susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada prosiding lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein menetapkan 25 Mac untuk mendengar permohonan Najib. Peguam Najib Nur Fazrin Hasrina Rahim ketika dihubungi mengesahkan bahawa pendengaran ditangguhkan dan mahkamah menjadualkan semula tarikhnya kepada 29 April. Kami menerima email dari mahkamah yang memberitahu bahawa tarikh pendengaran ditetapkan pada 29 April, katanya. Aset yang dirampas oleh polis pada 2018 dan 2019 yang bernilai RM680 juta didakwa mempunyai kaitan dengan salah urus dana kekayaan Berdaulat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Aset yang dirampas termasuk 11,991 barang kemas, 401 jam tangan, 16 barang hiasan jam tangan, 234 pasang kacamata, 306 beg tangan dan wang tunai bernilai RM114 juta, RM164,000, 393 dan 44 sen dalam pelbagai denominasi. Sebahagian besar barangan mewah yang disita polis dilaporkan dari Pangsapuri yang dimiliki OBU Holdings selain sebuah lagi hartanah di Kuala Lumpur yang juga disita pada 1 November 2018. Pihak pendakwaan memfailkan permohonan lucut hak harta OBU Holdings mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil dari Aktiviti Haram 2001. Bagaimanapun, Najib, Rosma dan firma barang kemas Global Royalty selaku pihak ketiga memohon untuk mendapatkan gambar serta membuat pemeriksaan fizikal terhadap harta-harta itu. Sumber dari bernama. Kita beralih pada perkembangan berita yang berikutnya. RM250,000 hilang dari peti besi Syed Saddiq. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat laporan polis berhubung kehilangan wang berjumlah RM250,000 dari peti besi di rumahnya. Saya telah membuat laporan polis terhadap kes kecurian yang berlaku di rumah saya. Pihak polis dan forensik telah pun datang dan membuat siasatan di rumah sejak malam semalam, katanya dalam kenyataan di Twitter. Dalam laporan polis itu, Syed Saddiq berkata, beliau kali terakhir membuka peti besi berkenaan pada 13 atau 14 Mac lalu. Tiada sebarang kesan umpil dan keadaan rumah dan bilik kemas. Peti besi milik saya telah saya tetapkan kod rahsia dan hanya orang tertentu sahaja yang tahu di mana saya simpan, katanya. Terdahulu berita harian melaporkan seorang bekas menteri hilang wang kira-kira RM200,000 yang disimpan dalam peti besi simpanan di kediamannya dekat Petaling Jaya. Laporan itu menyatakan ahli parlimen tersebut menjelaskan bahawa beliau hanya menyedari wangnya hilang dari peti besi tersebut pada 28 Mac lalu. Difahamkan peti besi tersebut terletak dalam bilik mangsa di tingkat atas banglo 2 tingkat di Petaling Jaya. Laporan berita harian itu juga menyatakan bahawa mangsa mendakwa wang tersebut adalah milik parti politik. Pihak polis turut menahan seorang wanita warga Indonesia yang juga pembantu rumah di kediaman mangsa semalam bagi tujuan siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Nik Ezani Muhammad Faizal menjelaskan bahawa siasatan kini masih dijalankan seperti dipetik oleh laporan Malay Mail. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan iaitu mencuri. Kita beralih pada perkembangan berita yang lain. Seniman dikecam lepas minta pakej ransangan dari kerajaan. Cadangan Presiden Persatuan Seniman Malaysia, Seniman Z. Zaidi berhubung penggiat seni turut diberikan bantuan pakej ransangan ekonomi banyak mengundang rasa tidak puas hati orang ramai. Antaranya mereka mempertikaikan keperluan diwujudkan pakej ransangan khusus buat penggiat seni sedangkan kerajaan sudah mengumumkan bantuan untuk diagihkan sama rata termasuk
kepada golongan B40. Pengguna akaun @Azrul Mazwan Zainal misalnya berkata, sekiranya ada dalam kalangan penggiat seni terdiri daripada kalangan B40, mereka sepatutnya tidak terkecuali untuk menerima habuan pakej ransangan ekonomi yang dimaksudkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Golongan artis ni cerdik ke tak? Kerajaan kan dah umum bantuan untuk rakyat Malaysia. Bagi B40 dapat RM1,600. Kalau rasa miskin mohon je lah. Apa yang tak adilnya, katanya. Dengan Bank Negara Malaysia Umum tangguh 6 bulan pinjaman, korang kalian nak apa lagi sebenarnya? Katanya di ruang komen Facebook seniman. Terdahulu kerajaan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin berjumlah RM250 bilion yang dikatakan akan memberi manfaat kepada semua rakyat. Daripada jumlah tersebut, hampir RM128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat. Minta bantuan e-tunai. Dalam pakej ransangan ekonomi yang pertama sebelum ini, kerajaan bersetuju memberikan allowance khas kepada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan yang terbabit secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak. Ia ditingkatkan daripada 400 kepada RM600 sebulan mulai 1 April hingga wabak berakhir. Kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak RM200 sebulan kepada anggota tentera, polis, custom, immigration, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan PKP. Kerajaan juga akan menyediakan bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Ia antaranya menyebut RM1,600 akan disalurkan kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Seniman pula baru-baru ini mencadangkan pakej ransangan ekonomi bantuan COVID-19 dalam bentuk bayaran one-off buat penggiat seni. Usul itu dibuat melalui akaun Facebook rasmi mereka. Cadangan kepada kerajaan itu yang tular ketika ini juga dibuat melalui Agensi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Antara dicadangkan seniman ialah bantuan khas e-tunai atau tunai antara RM500 hingga RM1,000 bagi tujuan saraan barang keperluan rumah seperti beras, air mineral dan lain-lain sepanjang tempoh PKP. Seniman juga mencadangkan skim kerugian seni antara RM1,000 ke RM3,000 bagi meringankan beban mana-mana penggiat seni yang tidak bekerja akibat penangguhan penggambaran, promosi, persembahan dan lain-lain. Tak semua hidup mewah. Bantuan RM1,000 juga dicadangkan agar disalurkan kepada penggiat seni yang tidak mempunyai kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Sehingga laporan ini ditulis, cadangan tersebut menerima 2,000 tanda geli hati, 1,000 tanda marah dan hanya 13 tanda suka serta 10,000 komen. Kenyataan dikeluarkan seniman itu juga susulan luahan beberapa selebriti seperti Blake, Hanipa dan Tomok berhubung nasib menimpa artis veteran dan pekerja belakang tabir yang terjejas ekoran PKP. Sama seperti seniman, Blake dan Tomok turut menerima kecaman ketika isu sama dipaparkan di dada media. Netizen juga mempersoal jenis bantuan diminta seniman, khususnya membabitkan wang berjumlah RM1,000 dan ke atas bagi mereka. Permintaan itu dianggap tidak bersesuaian dinyatakan ketika ini berbanding apa disalurkan kerajaan buat petugas barisan hadapan dalam usaha mengekang COVID-19. Adakah artis-artis itu sebaris dengan mereka ni? Jangan sampai artis Malaysia tak ada tempat lagi dalam industri seni. Berkuburlah korang, utamakan petugas hadapan yang banyak berkorban untuk masyarakat. Korang artis buat apa? Kata pengguna akaun Ed Ramzi Ibrahim.
Bagaimanapun, melalui ruang komen dan hantaran berbeza, seorang pengguna akaun @Said Arif Fatila berkata tidak semua penggiat seni memiliki kehidupan mewah. Kita beralih kepada perkongsian berita yang terakhir. Salur segera, jangan tunggu sampai April, kata pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Desuki mahu kerajaan segera menyalurkan bantuan prihatin nasional BPN yang diumumkan Jumaat lalu tanpa perlu menunggu sehingga hujung April. Ramai yang mengadu kepada pihak Pemuda UMNO Malaysia bahawa BPN perlu disegerakan, tidak perlu tunggu sehingga penghujung April untuk disalurkan. Yang mana maklumat sudah sedia ada, terutamanya di bawah kategori B40 seperti yang ada dalam senarai BSH dan BRIM. Terdahulu boleh terus disalurkan bantuan tersebut, katanya. Pada Jumaat lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin bagi membantu rakyat berdepan situasi sukar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat COVID-19. Pakej ransangan bernilai RM250 bilion itu bertujuan untuk membantu rakyat segenap lapisan termasuk sektor perniagaan sekaligus merancangkan ekonomi negara ketika berdepan waktu sukar. Melalui pakej prihatin, Muhyiddin turut mengumumkan bantuan prihatin nasional BPN iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan RM10 bilion. Katanya buat pertama kalinya, bantuan akan turut disalurkan bukan sahaja kepada kumpulan B40 tetapi meliputi kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka filda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Mengulas lanjut, Ashraf Wajidi berkata, rakyat ramai yang susah apabila tak dapat keluar bekerja, tidak termasuk yang dicutikan tanpa gaji dan diberhentikan kerja. Justru katanya, jangan sampai rakyat mengeluh pakej prihatin hanya indah kabar daripada rupa. Sementara itu, nada sama juga turut disuarakan Ketua Dewan Pemuda Ikatan Syahir Adnan yang mahukan BPN disalurkan awal April ini. Pemuda Ikatan mencadangkan bantuan tersebut disalurkan pada awal bulan April dan akhir bulan April agar golongan B40 tidak terputus bekalan makanan. Penyaluran bantuan pada awal bulan April untuk meringankan beban mereka hilang punca pendapatan seawal 18 Mac, manakala penyaluran pada akhir bulan April sebagai bantuan memulakan kembali kehidupan seperti biasa selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP, katanya. Sementara itu, dalam kenyataan, Zahid Hamidi, Presiden UMNO, mudahkan penyaluran bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan perlu memastikan kaedah dan mekanisme agihan serta penyaluran bantuan prihatin jelas dan terperinci bagi memudahkan urusan rakyat. Katanya kerajaan perlu mengurangkan rintangan birokrasi yang memastikan rakyat segenap lapisan menerima manfaat. Katanya kerajaan perlu mengurangkan rintangan birokrasi bagi memastikan rakyat segenap lapisan menerima manfaat. Kaedah dan mekanisme agihan serta penyaluran bantuan setiap kementerian dan agensi terlibat perlu jelas dan terperinci bagi memudahkan rakyat berurusan. Database yang dimiliki oleh kerajaan berkaitan dengan penerima yang layak dan kategorinya perlu dipastikan benar-benar tepat dan terkini. Memandangkan jumlah penerima pada kali ini adalah amat besar, kata dalam satu catatan di Facebooknya hari ini. Jelasnya, pembangkang juga perlu menyokong usaha kerajaan dalam membantu rakyat menghadapi situasi sukar kerana penularan wabak ini dan memastikan objektif prihatin berjaya. Menjadi tanggungjawab kepada rakan-rakan di pihak pembangkang memberikan kerjasama dan dokongan kepada kerajaan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 dan tidak mempolitikkan setiap usaha yang dilakukan kerajaan, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengarkan video ini hingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk kongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah.
Akhir sekali, jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan rakan kenalan anda untuk mensubscribe channel ini bagi mendapatkan sumber berita yang terbaru lagi terkini yang dikongsikan melalui channel ini. Terima kasih.